Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu yang insya-Allah merupakan satu majlis untuk kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita sentiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu yang seumpama ini dari semasa ke semasa. Sebab sesiapa yang melalui satu jalan dalam menuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melalui satu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, tajuk yang akan kita bincangkan ialah mukjizat dalam almari. Itu tajuk dia. Orang bila sebut mukjizat almari terkejut juga. Takkan simpan apa dalam almari ni mukjizat ni. Jadi apa makna mukjizat dalam almari itu tuan-tuan? Apa makna dia? Mukjizat ni merujuk kepada Al-Quran, Al-Quranul Karim. Sebab apa kita sebut mukjizat dalam almari? Sebab orang kita kadang-kadang Al-Quran ni banyak duduk dalam almari daripada luar almari. Biasanya dia keluar almari bila? Bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan almari kosong. Kalau letak Quran tu maknanya nak cari Quran tak jumpa dah. Tetapi selepas Ramadan, bulan-bulan lain tengok-tengok penuh balik dalam almari Al-Quran. Tidak digunakan, tidak dibaca dan sebagainya. Maka dengan sebab itu satu perkara yang perlu kita muhasabah tuan-tuan, yang kita kena perlu lihat sama-sama. Kalaulah Al-Quran itu diletak dalam almari sahaja, almari tak erti nak baca. Almari bukan ditugaskan untuk faham Quran, tetapi yang ditugaskan untuk faham Quran ialah kita manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Quran ini macam disebut dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana Quran ni, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Apa tujuan Quran diturunkan? Hudan linnas, untuk memberi hidayah kepada manusia. Jadi Quran itu nak bagi hidayah kepada manusia. Bila mana nak bagi hidayah pada manusia, manusia mesti mengambil manfaat daripada Al-Quran. Jadi kalau setakat simpan dalam almari, tak ambil manfaat dalam Quran, macam kita sebut tadi bahawa almari tak boleh ambil manfaat, maka dengan sebab itu betapa kita akan mendapat kerugian yang sangat-sangat besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila kita bincang tentang mukjizat, sesuai dengan tajuk kita mukjizat almari ni, mukjizat dalam almari ni, bila kita sebut mukjizat, kadang-kadang terfikir juga apa makna mukjizat itu sendiri. Apa makna mukjizat? Sebab Al-Quran itu mukjizat. Sebab itu kalau kita lihat ta'rif Al-Quran, berapa ramai kita selalu baca Quran kan, tetapi ramai tak di antara kita yang memahami apa itu ta'rif Al-Quran ataupun definisi Al-Quran. Kalau kita merujuk pelbagai kitab ulumul Quran, sebagai contohnya kitab Man-Naqatan, Syekh Man-Naqatan, ataupun Dr. Subhi Saleh dalam Mabahis fi Ulumil Quran, beliau menyatakan, mendefinisikan Quran itu sebagai kalamullah al-mu'jiz. Kalamullah, perkataan Allah, al-mu'jiz, yang mempunyai mukjizat. Al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Al-maktub fil masahib, yang ditulis dalam mashaf, al-manqul ilaina bitawatur, yang sampai kepada kita secara mutawatir, al-muta'abbad bitilawatih, yang dikira ibadat apabila membacanya. Itu kalau kita lihat secara ta'rif Al-Quran. Cuma yang saya nak sebut pada awal itu sendiri, bila kalamullah, perkataan Allah, pertama sekali Quran itu perkataan Allah. Kita lihat perkataan Allah. Bila sebut perkataan Allah ini, maknanya pertama dia bukan perkataan manusia dan juga bukan perkataan makhluk, perkataan Allah. Bila sebut perkataan Allah, bermakna ia merupakan sebenar-benar perkataan. Macam hadis Nabi sebut, inna asdaqal hadithi kitabullah, sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran, kitabullah. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu kalam Allah, datang daripada yang maha pencipta. Baik, itu pertama. Al-mu'jiz, yang mempunyai mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat ni tuan-tuan, kalau kita lihat daripada dalam bahasa Arab lah, asal perkataan dia ajaza ataupun al-ajzu, maksud dia lemah. Maksud asal lemah, dia kata ajzu. Tapi kalau disebut ajaza, yu'jizu, i'jaz, yang melemahkan. Yang melemahkan. Sifat Al-Quran itu dia melemahkan sesiapa sahaja yang nak mencabar Al-Quran. Itu makna dia. Jadi Al-Quran mempunyai mukjizat dalam arti kata Quran ini dia melemahkan sesiapa sahaja yang nak challenge Quran, yang nak cabar Quran, yang nak pertikai Quran, yang tak mau pakai Al-Quran, dia akan menjadi, maknanya dia akan lemah. Siapa-siapa yang nak challenge Quran tak dapat. Sebab apa? Sebab Quran melemahkan sesiapa saja. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Sekiranya kamu ragu, kalau kamu rasa ragu dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran itu, maka datanglah satu ayat, satu surah seumpama Al-Quran, sekiranya kamu berada di pihak yang benar. Maknanya tuan-tuan, Quran punya mukjizat dalam arti kata Quran cabar. Kalau orang tu tak percaya pada Quran, dia rasa dia lebih hebat, dia rasa dia boleh challenge Allah Subhanahu Wa Taala, cuba bawa mai satu ayat Quran. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Bawalah, siapa pun tak boleh tuan-tuan. Sebab itu kalau kita lihat semasa penurunan Quran, orang Arab ni masya-Allah bahasa mereka sangat-sangat tinggi. Masa penurunan Quran, Arab bahasa mereka, sastra mereka sangat-sangat tinggi. Tetapi bila berdepan dengan ayat Quran, maka surrender. Maka tak boleh nak menandingi ayat Quran. Walaupun maka cuba nak buat. Sebagai contoh Nabi palsu tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin pernah dengar Musailamatul Kadzab. Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab tu maksud dia yang pembohong besar. Tu maksud Al-Kadzab. Jangan kita dengar nama Musailamatul Kadzab berasa macam sedap ya, Al-Kadzab tu. Buah nama anak pula Al-Kadzab. Al-Kadzab tu makna pembohong besar. Jangan ada buah nama macam tu. Sebab tu nak buah nama pun nak kena refer dulu kepada orang yang reti. Pakai kadang-kadang orang ni dia pakai hentam saja. Dia gabung dua nama suami sama isteri, ikut suka dia aja. Akhirnya makna dia macam-macam yang tak betul dan tak elok. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Musailamatul Kadzab ni, Musailamah Al-Kadzab yang mendusta, yang pendusta. Dia ni buat Quran juga. Sebab dia mengaku sebagai Nabi. Nabi kan ada Quran, maka dia pun buat Quran. Dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu dhailun qasir. Surah apa ni? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Dia baca surah Al-Fil.
Tetapi bila sahabat dengar, sahabat tertawa je. Dia kata apa? Quran macam ni. Kita dengar, kita pun tak faham sebab tak faham bahasa Arab kan. Tapi kalau kita faham tuan-tuan, apa dia kata? Al-fil gajah. Wa mal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, kamu tahu tak apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, gajah ada belalai panjang. Walahu dhailun qasir, ekornya pendek. Takkan Quran nak main cerita tentang gajah belalai panjang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Azamuddin Zainal dalam segmen Sunnah Sana Sini. Dalam kesibukan hari kita, kadang-kadang kita penat kan, balik kerja, balik pasar, kita memandu, macam-macam halangan yang akan kita tempuhi. Antaranya apa? Kesesakan lalu lintas, minyak nak habis, macam-macam lah. Dan ini boleh menyebabkan kita kekacauan emosi dan juga kita akan rasa tension. Dan juga boleh jadi kita nak marah orang. Tapi sebelum tu, kita boleh gembirakan hati kita. Bukannya kita nak harapkan orang lain untuk gembirakan kita. Kita pun boleh mulakan kegembiraan itu dengan menggembirakan hati kita dengan membuat orang lain gembira. Bagaimana? Tengok ni. Apa khabar? Salam warahmatullahi. Bayarkan belakang sekali ya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Mudah kan? Kita membayarkan orang belakang walaupun kita tak kenal siapa. Sudah pasti dia akan gembira dan juga boleh menyebabkan kita gembira. Mudah kan? Sunnah sana sini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Takkan Quran nak main cerita tentang gajah belalai panjang? Tak munasabah. Kalaulah nak tahu gajah besar mana, pergi zoo tahu lah gajah besar mana. Quran bukan nak cerita benda tu. Jadi maknanya tuan-tuan, orang walaupun susunan bahasa dia indah, cantik, elok, tapi dia tidak ada mukjizat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok zaman Nabi SAW, ada seorang nama dia Walid bin Mughirah. Dia ni boleh kita katakan antara orang hebat Quraisy lah. Orang hebat Quraisy. Di kaki pidato, bahasa cantik, orang yang pandai berdiplomasi. Satu hari, bila orang Quraisy ni mereka tak tahu nak buat apa dekat Nabi SAW ni, sebab Nabi menyebarkan Islam, Nabi sampaikan Islam. Maka pada ketika itu orang Quraisy bincang-bincang, ginilah, kita hantar Walid ni untuk berjumpa dengan Muhammad, dia kata. Sebab dia ni pandai diplomasi, dia ni pandai berunding. Pergi jumpa Muhammad, bagi berapa tawaran kepada Muhammad supaya Muhammad tinggalkan dakwah dia. Itu cadangan di Darun Nadwah. Golongan musyrikin ini maka bincang, maka pun ambil satu keputusan macam tu. Jadi hantarlah Walid dan juga ada orang lain lagi pergi. Bila sampai depan Nabi SAW, Walid ni pun dia pun bincanglah dengan Nabi Muhammad SAW. Dia kata, Muhammad, kamu ni, kita ni bersaudara, kita ni adik-beradik waris belaka, kan? Jadi beginilah Muhammad, kamu nak apa sebenarnya? Dia tanya, kamu nak apa sebenarnya? Kalau kamu nak kaya, kami akan kumpulkan seluruh kekayaan bagi kat kamu. Kalau kamu nak pangkat, kami akan lantik kamu jadi ketua. Kalau kamu nak harta, nak kaya tadi, kami akan bagi harta pada kamu. Kalau kamu nak wanita, kami akan bagi wanita yang paling cantik di Mekah kepada kamu. Kamu nak apa? Bagi tahu je. Cuma satu je kami minta, satu je. Supaya kamu jangan berdakwah, sampaikan Islam, duduk mengkondem kita. Dia kata apa? Tak mau mengikut nenek moyang kita dah lama, dah sembah berhala dan sebagainya. Tiba-tiba kamu bawa agama baru yang meresahkan kita, menyebabkan kita berlaku pecah belah dan sebagainya. Nabi SAW ketika itu dengar. Nabi ni seorang pendengar yang baik. Walaupun ni musyrikin. Mari, Nabi dengar. Habis jadi cerita, Walid cerita. Maka Nabi kata, habis dah. Dia kata, habis ya? Okey, boleh aku bercakap pula? Nabi tanya. Boleh, dia kata?
Dia bercakap panjang dah kan. Nabi SAW, Nabi tak kata apa. Nabi baca surah Fussilat. Nabi bacakan ayat-ayat Quran, tuan-tuan. Walid ni, dia ni orang cerdik. Dia ni orang yang mempunyai bahasa dia yang hebat. Orang diplomasi. Hebat dia ni. Lalu, bila dia dengar ayat-ayat suci Al-Quran yang Nabi SAW baca, tuan-tuan. Ni yang kata ayat Quran ni punya mukjizat. Mukjizat, tuan-tuan. Bila dia dengar sahaja, dia pun kata kepada Nabi SAW, Muhammad, cukuplah. Cukup. Dia pun balik. Bila dia balik, muka dia lain. Yang tadi tu nak pergi tu muka lain. Balik tu muka lain. Jadi tuan-tuan, orang Quraisy ni tengok, apa kena dengan Walid ni? Pasal apa member kita seorang ni? Kan? Kena sihir ke apa? Kan? Jadi Walid ni pergi jumpa kawan-kawan dia gini. Dia kata ginilah. Aku dah dengar, aku dah bincang dengan Muhammad. Aku bincang dah. Aku dengar apa yang dia baca. Sesungguhnya yang dia bacakan kepada aku tadi satu ayat yang bukan daripada manusia. Bukan syair, bukan puisi, bukan sihir, bukan mantra, dan bukan datang daripada manusia. Nampak? Dia terasa ayat Quran tersebut. Jadi tuan-tuan, akhirnya kawan-kawan dia terpinga-pinga. Pasal apa Walid jadi macam ni? Jadi, maka bertanya Walid, kalau aku tu bagaimana? Ginilah, pandangan aku beginilah. Ada dua aja. Yang pertama, kita beriman dengan Muhammad. Pertama. Kalau tak mau, kita jangan ganggu dia. Sebab kalau dia berkuasa nanti menguasai orang Arab, kita juga dapat keuntungan sebab kita orang Arab juga. Maka pada ketika itu, golongan musyrik ini maka mempelekehkan Walid bin Mughirah, berkata Allah, dia ni kena dengan sihir Muhammad dah ni. Kan? Balik-balik jadi macam tu pelik pun. Jadi tuan-tuan, Walid ni dia orang yang dia tahu kebenaran setelah mendengar ayat Quran. Tetapi bila kawan-kawan dok condemn, Allah, waktu tu dia rasa macam kawan condemn, akhirnya dia tak jadi. Dia kata dah aku bergurau dengan hangpa je. Aku bersama-sama kamu, aku tak akan ikut Muhammad. Jadi tuan-tuan, maknanya ada orang yang dia tahu kebenaran tetapi dia tak nak ikut macam Walid bin Mughirah. Ini masalahnya. Jadi di situ menunjukkan kepada kita betapa Quran yang mempunyai mukjizat, bila dibaca saja dia menggetarkan jiwa sesiapa saja. Kita tengok Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu seorang yang sangat-sangat bengis, seorang yang sangat-sangat gedebe, sampai satu tahap kemuncak dia nak pergi bunuh Nabi SAW. Nak bunuh Nabi bukan jalan-jalan. Mana orang berani bunuh Nabi? Tapi Umar seorang-seorang dia nak pergi bunuh Nabi SAW. Tetapi nak jadi ceritanya, bila orang bagi tahu dia tentang bagaimana adik dia sendiri masuk Islam, Fatimah binti Al-Khattab, adik dia bersama suami Fatimah, iaitu Sa'id bin Zaid. Ini suami isteri ini. Fatimah binti Al-Khattab dan juga Sa'id bin Zaid. Dua ni baru masuk Islam. Umar bila dengar kata adik dia masuk Islam, dia patah balik. Pergi cari betul ke adik dia masuk Islam. Tuan-tuan, masa dia nak masuk dalam rumah itu, sampai ke rumah adik dia, rupanya adik dia sedang belajar Quran. Sedang belajar. Sebab seorang yang terima Islam, perkara pertama yang dia perlu tahu apa dia? Al-Quran. Sebab itu hidayah, kitab hidayah. Dia nak kenal Islam melalui Al-Quran. Maka dia belajar Quran. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dia belajar Al-Quran pada seorang sahabat nama dia Khabbab bin Al-Arak. Khabbab aja. Bila Umar dengar nak masuk, dia dengar. Tetapi kerana marah sangat Umar ni, dia pun masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, tuan-tuan, siapa lari dulu? Siapa lari? Tu'u Quran lari dulu. Khabbab bin Al-Arak lari. Takut dengar tapak kaki Umar, tahu dah. Ni Umar ni silat-silat habulan kena pancung kan. Jadi maknanya, tuan-tuan, walaupun Umar marah
dia penampar adik dia penampar adik ipar dia. Tetapi bila dia mendengar ayat Quran pada waktu tu, dia minta daripada adik dia. Lepas tu dia minta adik dia nak tengok apa dia. Dia ambil, dia baca. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Bila dia baca, dia terkejut. Dia kata, ini bukan perkataan biasa. Ini bukan perkataan manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Umar Al-Khattab, seorang yang daripada nak bunuh Nabi SAW, bila dengar ayat-ayat Quran, mukjizat Al-Quran berjaya menembusi terus dalam lubuk hati dia. Maka pada ketika itu, akhirnya Umar Al-Khattab memeluk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah di depan Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang kata Quran. Sebab itu Quran ini, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mukjizat dia kekal sampai kiamat. Nabi SAW menerima pelbagai mukjizat. Sebagai mukjizat ni sebagai menyokong kenabian lah. Nabi sebagai menyokong kenabian Rasulullah SAW, Allah bagi kat Nabi banyak mukjizat. Antaranya mukjizat Nabi pernah belah bulan, terbelah 2. Air keluar daripada celah-celah jari Nabi SAW. Makanan sedikit jadi banyak. Tetapi semua itu berlaku pada zaman Nabi SAW saja. Bila Nabi wafat, habis. Tak ada. Tetapi mukjizat Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sebagai satu panduan kepada manusia, yang mana mukjizat ini bila Nabi wafat pun Quran masih ada. Mukjizat Al-Quran masih berkekalan sampai kiamat, tuan-tuan. Sebab itu rugi kalau kita tidak mahu mentadabbur Al-Quran, tidak mahu mengambil isi kandungan Al-Quran untuk kita amalkan. Amat rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Hadi dan saya Amar dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Seperti biasa, penonton-penonton di rumah, kami akan sajikan untuk anda satu lagi perkataan baru bahasa Arab yang mana kita gunakan dalam ibadah solat seharian kita. Perkataan baru itu ialah Sami'a, Sin, Mim dan Ain. Saya tengok tulisan ni dah makin cantik. Saya syak seminggu praktis untuk tulisan ni. Maklumlah nak masuk TV. Okey, berbalik pada topik kita pada hari ini. Perkataan Sami'a ini kita gunakan semasa i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah bermaksud telah mendengar Allah yang terpuji. Jadi insya-Allah dengan memahami perkataan Sami'a ini, kita akan lebih khusyuk kerana kita tahu Allah sentiasa mendengar rintihan, doa dan segala apa yang kita mahukan kepadanya. Dan insya-Allah dengan memahami perkataan ini, kita akan lebih khusyuk dalam ibadah solat kita seharian. Jumpa lagi minggu depan, penonton-penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tengok pada hari ini, tuan-tuan, bila kita sebut tentang Al-Quran itu sendiri, satu perkara yang perlu kita ambil berat, yang pertama sekali ialah kita kena baca Quran lah. Itu pertama sekali. Sebab Al-Quran ni kita sebut Al-Muta'abbad bitilawati. Baca Quran dikira ibadat. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha. Siapa yang baca satu huruf daripada Quran, dia dapat kebaikan. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, dan kebajikan ini Allah gandakan 10. Wala aqulu alif lam mim harf, aku tak kata alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi maknanya 3 alif lam mim. Berapa dapat? 30. Banyak tak banyak? Banyak. Tapi pahala tak nampak. Kalau nampak pahala macam duit ni, rasanya kita tak tinggal dah Quran. Alif lam mim, tengok dalam poket RM30. Oh, sedap ni. Baru alif lam mim, belum zalikal kitab lagi. Kan? Rasa-rasa tak tinggal Quran dah. Duduk tak mana pun dia kira baca Quran ya. Sebab apa? Baca banyak sikit hari ni, 100 perkataan. 100 huruf. Dah RM1,000 kali 10. Takkan nak baca 100 hurufnya? Kan? Kita baca apa
inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar itu pun ada 114 huruf. 114 huruf, dah berapa dah? 1140 ringgit. Lama mana kita baca surah Al-Qadar? Dengan 5 ayat tersebut kan? Jadi maknanya kalau kita nampak pahala yang Allah bagi kepada orang yang baca Quran itu, pahala tu nampak macam duit, saya rasa orang tak tinggal Quran. Dan bila baca pula tuan-tuan, baca dapat pahala kalau kita meneliti, kita menghayati, mentadabur. Tadabur ni maknanya bukan kita baca saja. Bukan baca saja. Kita nak faham makna dia. Sebab itu Allah Ta'ala kata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mahu mentadabur Al-Quran ataupun hati mereka tertutup? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apakah mereka tidak mahu mentadabur Al-Quran? Apa itu tadabur Quran? Sebab tadabur Quran ni bukan kita baca saja, tetapi kita nak menikmati mukjizat yang ada dalam Quran. Mukjizat. Nak menikmati mukjizat yang ada dalam Quran, kita kena faham Quran. Barulah kita dapat menghayati mukjizat yang ada dalam Quran. Kalau tidak memang kita tak faham. Kalau tidak, mana kita tak dapat merasai nikmat mukjizat tersebut. Contoh ada kata, ustaz, saya ni bukan faham sangat bahasa Arab. Quran dalam bahasa Arab, macam mana saya nak menghayati makna? Kadang-kadang penggunaan perkataan itu sendiri mempunyai mukjizat. Memang tuan-tuan, Quran ni mukjizat dia ada dalam pelbagai sudut. Dari sudut bahasa satu, bahasa Arab kita mungkin kurang sikit dari sudut itu. Tetapi mukjizat Al-Quran ni dia bukan sekadar bahasa saja. Setiap huruf memang ada mukjizat dia. Setiap ayat ada mukjizat dia. Bahkan isi kandungan Al-Quran tu mempunyai mukjizat juga. Mukjizat dari sudut apa? Sebagai contohnya, Quran menceritakan sesuatu yang belum berlaku. Itu satu mukjizat. Dan benda itu pasti akan berlaku. Quran menceritakan sesuatu yang pada hari ini, kalau kita tengok dalam zaman sekarang ni, orang hebat dari sains dan teknologi. Sains kan? Hebat. Quran menceritakan sesuatu perkara yang melampaui sains. Bila orang kaji sains, bagi contoh kalau tuan-tuan baca buku Maurice Bucaille, dalam buku dia The Bible, The Quran and Science. The Bible, The Quran and Science. Dia buat kajian. Bible, Quran, menerusi sains. Dia kata, aku tengok dalam Bible ni banyak percanggahan-percanggahan. Tetapi dia kata, aku tak jumpa any single error in the Quran. Bila aku kaji Quran, dia kata sangat-sangat hebat. Quran itu sudah mendahului sains. Sebagai contohnya, kalau kita tengok tuan-tuan, saya nak ambil satu contoh mudah. Bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah cerita pasal nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak segan untuk buat perumpamaan seperti seekor nyamuk betina. Fama fawqaha, yang ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya fama dunaha atau asghar minha, iaitu seperti seekor nyamuk dan unsur yang lebih kecil daripada itu. Baik, tuan-tuan, pertama sekali kita teliti tengok ayat ni. Cara kita mentadabur Al-Quran. Bila Allah cerita pasal nyamuk, persoalan pertama, sebab apa Allah sebut nyamuk betina, tak sebut nyamuk jantan? Sebab apa di sini Allah buat perumpamaan nyamuk betina, tak sebut nyamuk jantan? Itu persoalannya. Dan kita tahu Quran ini turun untuk siapa? Untuk nyamuk ke untuk orang? Hudal linnas. Quran bukan turun untuk nyamuk, turun untuk orang. Lalu bila Quran cerita pasal nyamuk, sudah tentu nyamuk yang boleh bagi kesan pada manusia, nyamuk yang boleh bagi kesan pada orang. Baik, nyamuk yang bagi kesan pada orang ni nyamuk betina ke nyamuk jantan? Kita hari ni perlu buat kajian. Ahli sains pada hari ni dia perlu buat kajian. Nak tengok nyamuk hak gigit orang ni nyamuk mana? Sebab kita kalau setakat tengok nyamuk terbang agak boleh cam tak? Tengok 4-5 ekor nyamuk terbang, mana jantan mana betina ni, kita tak cam. Kan? Jadi kajian, bila dibuat kajian, didapati bahawa
yang gigit manusia itu, yang isap darah manusia itu bukan nyamuk jantan, nyamuk betina. Allah Ta'ala 1400 tahun dulu dah bagi tahu nyamuk betina. Nampak? Sedangkan zaman itu tidak ada teknologi, tidak ada sains, tak ada. Orang tak dapat tahu. Tetapi Quran sudah mendahuluinya. Jadi bila Quran sebut tuan-tuan, hari ni bila buat kajian dapati, sungguh rupanya yang gigit manusia tu nyamuk betina. Sebab apa nyamuk betina? Sebab nyamuk ni dia asal dia tak makan darah. Nyamuk dia tak makan darah. Nyamuk dia makan kita sebut nektar, manis-manisan, itu dia tumat makanan dia. Tak kira nyamuk jantan, tak kira nyamuk betina. Tapi pasal apa nyamuk betina nak cari darah? Sebab nyamuk betina ni nak bertelur. Telur kan? Telur ke beranak? Telur lah nyamuk ni. Nyamuk ni nak bertelur lah. Jadi dia perlukan protein. Nyamuk ni dia perlukan protein untuk melangsungkan dia punya generasi dia. Maka dengan sebab itu nyamuk betina lah. Dia akan pergi gigit. Tetapi kita tengok pula. Kalau setakat nyamuk gigit kita, apa efek dia? Tak ada efek apa? Gatal sikit-sikit garu habis. Kalau nyamuk gigit, kita gatal garu habis. Lepas tu apa signifikannya? Quran cerita, fama fauqaha. Bukan sekadar nyamuk kecil itu. Ada unsur yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa unsur lebih kecil daripada nyamuk? Ni ahli sains kaji pula. Ahli sains kaji. Unsur yang lebih kecil daripada nyamuk ialah mikroorganisme yang wujud pada nyamuk. Virus, bakteria yang sangat-sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kecuali dengan mikroskop. Baru nampak. Quran dah cerita dah. Lalu tuan-tuan, hak nyamuk, hak gigit kita tu bukan dia bakteria yang dibawa, virus yang dibawa. Dia dibawa bawa nyamuk Aedes, dibawa denggi. Nyamuk teruk dibawa malaria dan sebagainya. Subhanallah. Tuan-tuan, Allah dah cerita lama dah. Dan nyamuk ini, dengan nyamuk manusia dah surrender, manusia dah tak boleh buat apa dah. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Al-Quran ini bila dikaji menampakkan kebenaran, kehebatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Quran kalau kita lihat dalam konteks pada hari ini, mungkin orang akan tengok dari konteks mukjizat saintifik. Tapi Quran bukan kitab sains. Tetapi Quran adalah hudal linnas, memberi hidayah kepada manusia, kepada mereka yang nak cari kebenaran. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi menyatakan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik kamu. Maka dengan sebab itu kita kena belajar Quran. Dan orang kita ni kalau kita tengok bab Quran ni, dari sudut penghormatan pada Quran memang hebat. Kita boleh pujilah. Kalau ambil Quran tu dia junjung kan, junjung dia kucuk. Kan? Maknanya dia sangat-sangat hormat pada Quran. Tetapi apakah kita juga menghormati isi kandungan Quran? Itu satu persoalan. Sebab orang yang menghormati isi kandungan Quran ialah orang yang memahami Quran. Maka pada ketika itu mereka akan menghormati dan mereka akan melaksanakan. Kalau setakat kita junjung Quran, kita cium Quran, tetapi kita tak melaksanakan isi kandungan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, maknanya perkara itu sia-sia je. Rugi saja. Rugi. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, mulai hari ini, kita kena letak tekad, kita kena letak semangat pada diri kita untuk kita baca Quran hari-hari. Bukan setakat baca Quran, kita juga nak belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau saya teringat apa yang disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas. Syekh Ibrahim Al-Khawas ni dia kata apa? Dia kata dawaul qalbi khamsatu asya'. Ubat bagi hati ada 5 perkara dia kata. Sebab hati kita perlu ubat ni. Ubat bagi itu 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut?
Yang pertama dia kata qiraatul Quran bitadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Itu ubat bagi hati. Maknanya bila orang baca Quran, Quran itu selain pada bagi hidayah pada seseorang, dia akan melembutkan hati seseorang. Dia akan memberi ketenangan pada seseorang. Sebab itu dalam surah Ar-Ra'd Allah Ta'ala kata, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah bila ingat Allah Ta'ala itu, dengan zikrullah itu, ingat Allah itu antaranya baca Quran, akan menenangkan jiwa kamu. Tuan-tuan, sungguh tuan-tuan, pengalaman saya lah. Saya pernah jumpa ada seorang ni, memang dia sebut dengan saya. Dia kata, Ustaz, dulu ni saya memang jauh daripada Quran. Saya jauh daripada Quran. Tetapi Ustaz, waktu tu hati saya sangat-sangat tak tenang. Hati saya berserabut dia. Tak tenang Ustaz. Jadi hubungan saya rumah tangga pun tak tenang. Bila balik rumah saja, kadang-kadang tanya isteri, masak nasi lagi? Isteri kita, dak lagi abang? Oh, saya gerap. Waktu bila dengar dak lagi dia, saya pegang penumbuk, gedebuk saya bagi. Saya tumbuk apa? Tumbuk pintu. Tumbuk dinding. Kan? Nak lepas geram lah, aku tumbuk isteri dah, kena report polis pula kan. Jadi maknanya dia kata, sakit tangan tak apa-apa hati. Sebab apa? Sebab hati tak tenteram, tak tenang. Kadang bergaduh, dia kata, paling korang ni 4 hari tak bercakap, itu minima. 4 hari tak bercakap. Tuan-tuan, cuba bayangkan. 4 hari tak bercakap, duduk serumah jumpa buat tak tahu ya. Pernah sekali itu, ada orang yang saya jumpa kes ni, bukan 4 hari, 6 bulan tak bercakap. Bukan bisu. Kalau bisu memang tak bercakap, ni tak bisu, tapi tak bercakap. Komunikasi antara suami isteri. Ada masalah. Dia ni memang, dia kata dia tak tenang tuan-tuan. Tetapi nak diringkaskan cerita, satu hari, bila dia datang kuliah, dia datang kuliah-kuliah pengajian dan sebagainya, waktu tu dia dengar. Fadilat Al-Quran dan sebagainya. Maka dia pun pakat dengan isteri dia baca Quran. Lepas subuh dia baca. Lepas subuh dia baca. Sebelum pergi kerja dia baca. Dia kata, Ustaz, tak sampai 2 bulan. Tak sampai 2 bulan saya dapat rasakan satu ketenangan yang tak pernah saya rasa sebelum ini. Rasa tenang. Sebelum ni kira nak gaduh aja. Tetapi sekarang ni bila hati saya tenang, maka pada ketika itu saya dapat mengatasi segala masalah yang berlaku. Balik rumah dulu nak marah-marah, sekarang tak marah dah. Lambat sikit saya boleh bertolak ansur dan sebagainya. Maka di sini baru saya dapat rasa betapa Al-Quran itu sudah berjaya mengubat penyakit hati yang ada dalam diri saya selama ini. Ini tuan-tuan, kalau kita lihat Sayyid Qutb dalam kitab Fi Zilalil Quran, dalam muqaddimah Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb dah bagi tahu pada kita. Apa Sayyid Qutb sebut? La ya'rifuha illa man dhaqaha. Quran ni tidak mengetahuinya melainkan orang yang merasainya. Bila kita baca Quran, kita menghayati Al-Quran, maka pada waktu itu dah sampai rasa, feeling itu dah ada. Maka pada ketika itu insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita, hati sanubari kita, dan ketenangan ni satu anugerah daripada Allah taala yang kita tak dapat di mana-mana supermarket, di mana-mana hypermarket, di kedai runcit, di mana saja kita tak dapat ketenangan, melainkan ketenangan, kerahmatan hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah kita tengok bahawa satu perkara yang perlu kita buat perubahan dalam diri kita dan juga masyarakat kita, iaitu bacaan Quran, pemahaman Quran bukan dibuat secara bermusim saja, tak mahu. Sebab kadang-kadang satu perkara sedih juga, kita bab Quran ini tuan-tuan, dari sudut bacaan kita boleh pujilah. Orang Malaysia antara orang yang bacaan Quran dia hebat. Sebab tu bila ada ujian tilawah Quran, kita seringkali berjaya kan? Hebat. Tetapi satu masalah, iaitu bila kita baca Quran, sedap dah, tajwid comel dah, cantik dah. Tapi masalah dia apabila seseorang itu dia tidak dapat menikmati isi kandungan Quran. Sebab apa? Sebab dia tidak faham. Itu masalah. Itu masalah kita tuan-tuan. Sebab itu
Tak ada jalan lain. Melainkan kita kena berusaha untuk memastikan bahawa kita mulai hari ini bukan sekadar baca Quran sahaja. Bukan kita nak baca saja, tetapi kita nak juga untuk memahaminya. Macam mana cara nak faham? Cara nak fahamnya, di samping kita melihat terjemahan daripada Al-Quran, terjemah, kita rujuk tafsir Quran, dan kita juga perlu untuk mengikuti kuliah-kuliah tafsir. Kita duduk di masjid, duduk surau, dan saya percaya surau masjid kita banyak program-program yang mengajar kepada kita isi kandungan Quran tersebut. Supaya bila kita membaca, memahami, menghayati dan kita mengamalkan Quran, maka pada ketika itu barulah kita dapat benar-benar merasai mukjizat Al-Quran. Kerana di situlah kita nampak bagaimana jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita, jalan yang lurus sebagaimana yang kita pohon kepada Allah setiap kali kita salat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita pohon pada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan lurus ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan lurus ya Allah. Jalan yang Engkau bagi nikmat kepada mereka, jalan para siddiqin, para syuhada, para salihin, jalan para anbiya. Tetapi macam mana kita nak lalui jalan tersebut kalau kita tak faham Quran, kalau kita tak faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis yang masyhur. Nabi kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kamu tak akan sesat selama-lamanya bila kamu pegang dengan dua perkara ini. Nabi sebut, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya apabila kamu pegang dengan dua perkara. Apa dia? Kitab Allah wa sunnati. Yang pertama, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang dengan kitab Allah, beriman dengan kitab Allah, melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran ni ada semua, tuan-tuan. Semua ada. Al-Quran menceritakan tentang perjalanan hidup dulu, orang dulu. Bagaimana orang yang melakukan maksiat, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca Quran, tuan-tuan, bila kita sampai kepada ayat-ayat azab tu, kita rasa gerun. Dan sudah tentu kita akan ambil pengajaran bila kita faham. Bila tak faham, baca ayat azab pun senyum ya. Ayat azab tapi senyum, seronok. Seronok apa? Tak faham. Maka dengan sebab itu bila kita faham Quran, kita dapat merasai. Bila sebut tentang syurga, kita rasa nikmat. Allahu Akbar, kalau aku boleh masuk syurga. Kan? Allah Ta'ala cerita pasal syurga. Allah Ta'ala cerita pasal neraka. Allah Ta'ala cerita pasal bagaimana keadaan umat-umat yang dibinasakan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, bila kita baca Quran dengan kepahaman, maka pada waktu itu kita akan sentiasa mengambil pengajaran-pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita tentang umat-umat dulu, kita ambil pengajaran. Allah cerita tentang hukum hakam dalam Al-Quran, juga kita ambil pengajaran. Kita ambil pengiktibaran untuk kita melaksanakan dalam kehidupan kita. Sebagai contohnya tuan-tuan, Allah sebut tentang bagaimana tugas kita hidup di atas dunia nak jadi apa. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia tak tahu tuju hidup dia untuk apa. Untuk apa duduk atas dunia ni? Allah sebut dalam Quran, jawapan dalam Quran. Apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu memperhambakan diri, mengabdikan diri kepadaku. Maknanya di situ tuan-tuan, Al-Quran memberi jawapan dalam segala persoalan-persoalan yang ada dalam diri kita. Maka dengan sebab itu, hendaklah kita sama-sama mendekatkan diri pada Quran. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita tidak membiarkan Al-Quran terus simpan dalam almari. Dah balik rumah hari ni, cuba tengok, cuba perhati balik. Kalau masih dalam almari, kita keluarkan dari almari. Tapi jangan keluar tak atas meja aja, tak cukup juga. Kita keluarkan dari almari, kita ambil, kita baca. Jadikan Al-Quran itu bacaan kita harian, insya-Allah. Dan juga kita pertingkatkan juga, bukan sekat baca, kita nak menghayati mukjizat yang ada dalam Quran dengan kita hadir dalam kuliah-kuliah ilmu, insya-Allah. Dan juga
kita berusaha untuk memahami dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keredaan kepada kita. Dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Jadi sekadar itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap itu saya pun maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patan, kalau tengok gambar ni, ingat tak masa bila? Ingat. Ha. Gambar ni tahun 37. Tahun Tahun 37. 37. Masa tu Aitam dah standard satu sekolah. Masa tu umur berapa? Masa dulu tak kira umur dah. Ya. Tak ada macam sekarang. Bila sampai sini boleh sekolah. Tangan cicak telinga boleh sekolah kan? Cuba kita sekolah tak pakai surat beranak. Sampai sini sekolah walaupun umur 5 tahun, 6 tahun. Sekarang pakai sekolah 6 tahun kan. Dulu tak. Sampai sini boleh sekolah. Masa tu sekolah tak di uniform. Tak ada uniform kan? Oh, ni kira pakai sendiri lah ni? Ya. Tapi syarat songkok ada. Oh, syaratnya songkok ada? Ingat tak yang mana satu? Ingat. Yang mana? Patut yang mana satu? Oh, ni. Ni ya. Kenapa macam sedih? Memang sedih lah. Awak kecil macam mana. Kawan semua dah tak ada ni. Kawan semua. Maknanya dalam ramai-ramai ni tak ada kawan. seorang je tinggal. Ingat tak kenangan masa di masjid? Ingat kenangan masa tu mengaji di masjid, mengaji. Guru seorang ya. Tu mengajilah. Tak ada zaman sekarang. Zaman sekarang mengaji kalau pakai alif dulu, kalau mengaji hafaz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dah bau alif. Bau alif. Tak. Sekolah begitu gak. Kalau jas satu sekolah tak pas, tak ada naik. Tunggu jas satu. Masa dulu. Susah juga lah dulu ya. Lepas tu membesar dekat sini katanya jadi Bilal juga. Jadi Bilal tahun 46. Tahun 46. Bilal dulu semua boleh buat. Ngali kubur boleh. Mandi mayat boleh. Main semua boleh buat. Bilal dululah. Bilal lagi tak tahulah. Tahun 1946 sampai 1937 ini orang ni tengah belajar. 1946 jadi Bilal. Sekarang ni masih segar. tahun 91 baru berhenti jadi Bilal. Daripada 46 sampai 91. Punya lama jadi Bilal. Kalau nak panjang umur jadi Bilal. Allahumma tawli umurana malina rizqu minal halal wajal. Ya Allah, panjangkan umur, tetapkan bagi aku rezeki yang halal. Amin. Itu je. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak-banyak.